Kenapa terdapat segelintir pihak yang mengatakan bahawa reformasi itu sudah pun bertukar menjadi reformati, ekoran daripada beberapa tindakan dilakukan oleh pihak kerajaan. Namun ada juga yang membidas kenyataan ini dengan menyatakan bahawa kerajaan ini masih lagi muda dan harus diberikan peluang. Jadi persoalan itu ingin saya ajukan juga kepada tetamu saya di studio hari ini. Benarkah reformasi sudah mati? Saya bersama dengan hari ini Ahli Dewan Negara YB Senator Muhammad Hasbi Muda. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. YB, reformasi. Jadi kalau siapa yang pernah melaungkan reformasi ini 25 tahun yang lalu, memberi 1001 makna kepada mereka, ianya satu simbol harapan dan juga impian. Kini selepas 25 tahun, bernyawakah lagi reformasi ini? Baik, istilah reformasi ini satu istilah yang begitu besar maknanya. Khususnya bagi mungkin macam saya, anak muda yang terlibat pada waktu itu. Dan ianya ialah satu gerakan daripada bawah, gerakan rakyat yang bukan hanya semata-mata nak mengubah kepimpinan ataupun siapa Perdana Menteri. Tetapi yang lebih penting ialah macam mana kita nak mengubah negara kita ke arah yang lebih baik. Hari ini saya nak bawa kita juga sebenarnya bukan negara kita saja yang melaungkan reformasi, tetapi pada masa yang sama jiran kita, negara Indonesia sendiri, mereka juga terlibat dalam itu dan kita boleh bandingkan mungkin perbezaan ataupun perubahan-perubahan itu. Kalau 25 tahun yang lepas, kita jelas nampak apakah hala tuju reformasi itu. Ingin menentang rasuah, birokrasi, nepotisme. Tetapi untuk kini, 2023, perjuangan itu ke mana hala tujunya, YB? Dia sebenarnya betul. Kalau kita ingat laungan reformasi dulu, antara gagasan besarnya ialah kita nak melawan tiga perkara yang utama. Yang pertama corruption ataupun korupsi. Yang keduanya ialah nepotisme dan juga kronisme. Itu temanya. Tetapi perkara yang lebih besar ialah macam mana kita nak melakukan ataupun melaksanakan structural reform ataupun reformasi institusi umpamanya. Itu saya ingat jauh lebih besar. Dan kalau kita tengok sekarang ni, perkara yang perlu menjadi tumpuan ialah kita ada undang-undang kita. Kita ada perlembagaan. Saya ingat ada 183 perkara dalam perlembagaan itu. Dan kita juga ada akta-akta. Banyak akta kita. Saya ingat 836 akta. Dan daripada perlembagaan dan akta ini, sudah tentulah ada akta-akta ataupun perkara dalam perlembagaan itu yang mungkin perlu disemak semula. Perlu kita kaji, kita perbaiki dan kita gantikan. Saya ambil contoh ya. Antara isu besar waktu kerajaan yang lama yang sebelum 99 98 ialah ISA umpamanya. Desakan untuk mansuhkan ISA ini bukan berlaku waktu reformasi saja, tapi sebelum itu lagi 60-an tahun 70-an 80-an. Tetapi proses itu, desakan itu akhirnya reformasi dimansuhkan tahun saya ingat tahun 2011 di bawah Datuk Najib. Tetapi ianya saya yakin tidak akan berlaku sekiranya desakan daripada rakyat, daripada gerakan reformasi itu tak dibuat. Kan itu antara contoh. Kemudian kita tengok juga sekarang ini banyak akta-akta yang kita nak kaji semula. Dan antara juga yang saya ingat penting ialah lompat parti umpamanya. Sebelum ini kita tak ada akta lompat parti. Ada kerajaan boleh bertukar umpamanya di Sabah. Kejap dia menang, kemudian bertukar kerajaan lain. Dan itu antara perkara yang membawa kepada kestabilan negara. Dan reformasi ini kalau kita melihat pada perbincangan yang lebih besar ialah kita nak negara kita lebih baik. Sistem yang ada ini ada lompong sikit sebanyak, kita perbaiki, kita ubah untuk supaya undang-undang yang ada dalam negara kita ini sesuai dengan zaman. Jadi adilkah sebenarnya bagi mereka yang mengatakan bahawa sekarang ini reformasi itu dah mati, reformati, ataupun ada yang kata reformasi, kerana mereka ini juga suatu ketika dahulu mendapat manfaatnya, YB? Ya, saya nampak pandangan bahawa reformasi ini sudah mati ini ialah satu, dia ada dua lah. Satu mungkin yang mereka yang mengharapkan supaya pemerintah sekarang ini terus committed. Maknanya mereka sayang pada agenda reformasi. Tetapi ada juga pihak yang memang berterusan mempelekehkan. Kerajaan buat apa pun bagi dia semua tak kena. Dan saya nampak masalah ini pada negara kita bila usaha-usaha ataupun agenda reform yang nak dibawa oleh kerajaan ini terus dipelekehkan dengan media kita yang bebas yang semua orang boleh bercakap. Saya bimbang rakyat akan terpengaruh. Dan rakyat tidak akan dapat bersama-sama dengan kerajaan
untuk menjayakan reformasi itu. Ya, saya setuju dengan apa YB katakan, kerana seperti mana apa juga kerajaan lakukan, naratifnya tetap menjadi negatif. Jadi tidak ada kebaikan langsung seolah-olahnya kerajaan sekarang ini. Dia kayu ukurnya bagaimana? Kita nak memahamkan rakyat bahawa adanya reformasi itu terjadi walaupun kerajaan ini belum pun sampai setahun. YB. Kalau kita bercakap soal kayu ukur, sudah tentu ada banyak lah. Dan dari segi rasuah kita ada indeks persepsi rasuah. Itu belum. Untuk kerajaan yang baru ini, indeks rasuah kita akan dinilai pada penghujung Januari, tak silap saya. Cuma indeks yang baru keluar ini, tak silap saya, ialah indeks kebebasan media. Negara kita mencatatkan satu pencapaian yang bagi saya luar biasa. Daripada kedudukan 133 daripada saya ingat 192 buah negara, dulu kita 133, sekarang ini melonjak ke 73. Ini satu pencapaian yang cukup besar, walaupun mereka kata Menteri Komunikasi ini nak kekang, nak hantar polis dan sebagainya, tetapi kebebasan media kita jauh lebih baik pada tahun ini, dan saya yakin dengan corak kepimpinan, gaya kepimpinan kerajaan sekarang, kebebasan media itu akan terus diperkukuhkan. Tetapi mereka yang dalam media ini juga harus bertanggungjawab. Kita tak boleh bebas tapi menyebabkan berlaku huru-hara dan sebagainya. Sekarang ni kita boleh tengoklah macam mana ada yang membangkitkan isu 3R umpamanya. Itu bagi saya berbahaya. Harus dikawal, tetapi dalam masa yang sama komitmen untuk kita pertahankan kebebasan media itu terus kita angkat. Saya nak tambah sedikit soal indikator yang lain. Macam saya sebut tadilah, indeks kesejahteraan rakyat pun kita ada. Itu juga menunjukkan peningkatan. Soal banyak indeks-indeks ini yang akan kita dapat dia punya ranking itu daripada masa ke masa, dan saya yakin dengan reformasi yang dibuat ini akan menampakkan peningkatan yang baik. InsyaAllah. Itulah kerana apa bila kita menyentuh mengenai reformasi ini, seakan-akan ianya ditujukan kepada satu pihak sahaja. Seperti itu sahaja yang perlu bertanggungjawab untuk reform segala-galanya di negara ini. Adakah itu adil untuk satu pihak itu saja? Memang tak sepatutnya begitu. Saya ambil contoh macam sekarang ni isu beras. Beras kita ni memang sejak beberapa dekad lagi SSL kita hanya 65%, 60-65%. Jadi beras tempatan kita memang tak cukup. Dan memang itu gaya pemakanan kita, sebab rakyat kita 1/3 lagi makan beras import. Cuma sekarang ini dia jadi masalah global. Apabila India menghentikan import ekspor dia ke beras kepada negara, termasuk kita pun kena, kita terkesan. Tetapi sebenarnya tanggungjawab untuk pastikan SSL ini cukup bukan hanya di bahu kerajaan persekutuan saja. Kalau Syafiqah rujuk dalam perlembagaan dalam jadual ke-9 Senarai 2. Senarai 2 itu menunjukkan senarai negeri. Jadi kuasa pertanian ini sebenarnya ialah di bawah kerajaan negeri asasnya. Peranan kerajaan ialah facilitate, membantu. Tapi bila saya tengok isu beras ini, semua tuding jari pada Menteri Pertanian. Kesian sebab dia presiden saya. Jadi saya tengok sepatutnya menteri-menteri macam menteri-menteri besar Kedah umpamanya, Terengganu yang ada tanah yang besar, mereka juga seharusnya berganding bahu. Kerana padi ini ditanam di tanah, di sawah. Yang tanah itu juga pula kuasa dia pada kerajaan negeri. Jadi itu harus, sebab itu bila balik pada soal reformasi, usaha untuk bawa Malaysia ke arah yang lebih baik ini bukan hanya di bahu kerajaan persekutuan, tetapi juga di bahu kerajaan negeri. Saya mengambil kembali apa YB katakan tadi. Zaman dah berubah. Kalau kita lihat daripada geopolitik, geoekonomi, lepas tu dengan masalah kesihatan global yang kita alami sekarang, ada juga yang masih ingin menuntut janji-janji 25 tahun yang lepas. Padahal situasi dulu dan kini tidak sama, tapi masih tidak boleh menerima kenyataan, YB. Ya, saya setuju. Janji-janji ini dia ada janji pilihan raya. Umpamanya yang selalu diulang-ulang oleh pembangkang, isu harga minyak, saya ulang. Janji itu dibuat saya ingat tahun 2007. Kalau dia hanya dibentangkan dalam pilihan raya, kalau jadi manifesto pun, dia akan tengok pilihan raya tahun itu, umpamanya pilihan raya 2008. Apa janji dia? Dan janji itu mesti dilaksanakan sekira menang. Kalau tak menang, dia tak boleh dipersalahkan. Macam kita lah nak pinang anak orang kan. Kita ada janji kita. Tiba-tiba dia terima pinangan orang lain. Tapi dia suruh pula kita yang tunaikan janji itu. Jadi saya ingat itu tak adil lah. Sama juga macam perkara yang lain. Macam yang baru ni isu PTPTN. Betul ada ucapan di kalangan pemimpin kerajaan waktu dia pembangkang dulu yang sebut
PTPTN ini akan diberi pendidikan percuma dan sebagainya. Tetapi kita harus tengok pada janji pada setiap manifesto untuk pilihan raya itu. Kalau yang terbaru kita 2022, apa manifesto tahun 2022? Kita tak boleh ambil manifesto yang tahun 86 ke tahun 2004. Tak boleh taji bagi dia. Jadi itu harus difahami dan sekarang pun juga kalau kita tengok dalam pilihan raya yang lepas tak ada parti yang menang. Tapi kerajaan dilantik di kalangan beberapa parti dan sudah tentulah walaupun kita tak boleh pastikan janji itu dilunaskan sebab itu semua tak menang. Tapi kita gabungkan mungkin BN ada janji dia yang sama dengan Pakatan Harapan dengan GPS. Yang sama itu saya ingat kita boleh selaraskan dan angkat ianya sebagai satu dasar yang perlu dilaksanakan. Ya, YB, konklusi untuk hari ini, benarkah reformasi sudah mati? Bagi saya jelas apa yang dibuat oleh Perdana Menteri sekarang ini ialah menggerakkan dengan bersungguh-sungguh reformasi dalam negara kita dengan saya ingat dengan macam-macam dan kita pun boleh nampak Perdana Menteri kerja begitu kuat paginya tengah hari dan kita pun bimbang sebab kita ada sejarah menteri kita yang kerja kuat arwah Datuk Salahuddin yang akhirnya beliau pun meninggal dalam keadaan dalam bertugas. Kita pun bimbang Perdana Menteri kita perlukan rehat yang cukup dibantu oleh menteri-menteri dan apa yang penting kalau ditanya soal reformasi mati ataupun masih ada ni saya nampak sekarang ini perubahan itu dirasai sehingga ke bawah. Kalau dulu projek-projek besar diutamakan, menara hebat. Tapi sekarang ini kita tengok tandas pelajar sekolah. Saya sendiri selalu dijemput ke sekolah. Dulu kita tak lalu nak gunakan tandas sekolah ni. Sekarang macam hotel ya, YB. Sekarang macam hotel. Nak duduk, kita pun seronok. Ini satu reform contoh yang dibawa oleh kerajaan yang saya yakin akan menjadi prinsip bahawa keutamaan memperkasa rakyat itu menjadi agenda besar reformasi negara Malaysia Madani ini. Okey, YB, satu penjelasan yang sangat baik sebenarnya. Adakah reformasi ini sudah mati? Jawapannya belum. Kita baru juga nak bermula, berikan peluang kepada kerajaan sekarang ini. Jadi kita ubah segala naratif ataupun kata-kata yang di luar sana tu, kita berfikir baik-baik, fikir positif. Terima kasih YB Senator Muhammad Azbi Muda, Ahli Dewan Negara Kami Sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih YB. Terima kasih juga.